banyak perkembangan yang pasti tuan-tuan puan-puan pun telah ikuti. Lalu ada orang mengatakan bahawa ni nak kiamat lah kita ni, nak malhamah kubra ni, berlaku perang Israel dan macam-macam lagi. Ya, itu ada kebenarannya. Tapi saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan, selain daripada cerita Hamas Israel ini, banyaknya penerbitan buku di pasaran juga adalah tanda kiamat. Banyaknya buku di toko-toko buku, itu pun dah lama dah tanda kiamat. Tapi kita tak sempat nak panik lagi lah. Sebab kita diajar kiamat itu Imam Mahdi, Ya'juj Ma'juj. Buku, kedai buku banyak itu pun adalah tanda kiamat. Penulis ramai pun tanda kiamat. Itu tanda kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Terima kasih saudara Din selaku pengacara majlis. Yang saya hormati tuan rumah yang bahagia Dr. Muhammad Kamil Ibrahim dan juga isteri. Seterusnya yang saya raikan para penulis yang begitu ramai menyumbang di dalam penulisan ini. Tidak lupakan beberapa insan yang saya kenali yang tak dapat disebutkan semua namanya lah, antaranya Tuan Haji Maknur Sulaiman dan lain-lain. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, 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 puan-puan dan puan-puan. Mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Saya mengambil kesempatan juga nak maklumkan pagi ini, kita juga dikunjungi dan didatangi para tetamu. Kita ucapkan selamat datang kepada rakan-rakan dari warga Kementerian Hal Ehwal Agama Negara Brunei Darussalam, iaitu daripada Pusat Dakwah Islamiah Brunei. Seramai 5 orang daripada Brunei datang dalam program kita pagi ini, diketuai oleh Tuan Haji Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman selaku pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Mereka dalam misi untuk dipanggil program mentoring da'i negara Brunei Darussalam. Mereka datang ke tanah air kita untuk mempelajari cara kita untuk menyampaikan dakwah, pengurusan program dan pelbagai perkara lagi. Moga-moga ada bermanfaatlah, kita boleh bertukar-tukar dan membesarkan lagi jaringan hubungan kita dengan saudara-saudara di Brunei Darussalam. Hadirin hadirat sekalian, saya sebenarnya merasa tersanjung dan agak kesipuan bila diajak untuk melancarkan buku ini dan seterusnya memberi sepatah dua kata. Apa sebab? Sebab saya ingat ramai lagi orang lain yang boleh melancarkan, yang boleh, ialah yang kuat pengikut followernya. Circle saya kecil, saya tak ada circle yang besar, fanpage apa memang tak ada. Saya tak gemar hidup cara begitu. Segala fanpage yang tuan-tuan jumpa dalam Facebook tu nipu semua tu, tak tahu siapa admin saya pula. Tuan-tuan tak payahlah tanya soalan, takkan dijawab. Saya tak minat, circle saya kecil. Jadi satu penghormatan lah untuk saya menyampaikan sepatah dua kata dalam majlis pelancaran ini. Dan ada pula, macam mana nak nyebutnya? Luncheon talk. Makan tengah hari. Sebab saya ni pencinta bahasa. Kita kalau bahasa Melayu makan tengah hari merarau. Jadi mungkin bicara merarau bicara sesuai lah. Dia sarapan, kudapan, merarau kita panggil. Sarapan lah. Kalau kudapan minum pagi. Kalau merarau makan tengah hari. Kalau cicipan minum petang. Kalau makan malam dan dia ada late supper, gabi dia panggil. Dia makan tengah hari ini merarau. Jadi saya sangat merasakan bahawa ada sosok agamawan lain yang lebih sesuai dipanggil untuk melancarkan buku ini. Dan saya pun melihat buku ini, penulis-penulis yang menyumbang juga bukannya calang-calang penulis ini. Kebanyakannya nama-nama besar. Kekanda saya, Tuan Haji Ahmad Nur Sulaiman, ni tokoh dunia penyiaran
yang banyak membantu mempopularkan para asatizah agamawan. Daripada ceramah biasa diangkat sampai ke media penyiaran. Ada juga saya dipahamkan Datuk Muhammad Asri Ahmad, ni guru pelaburan saham tanah air kita. Juga tulisan saudara Najib As-Sadok, ni guru pemasaran dan juga bisnes. Ada tulisan daripada Datuk Roslan Abdul Hamid. Ini guru storytelling, guru public speaking, punjapan awam. Ada tulisan Datuk Nik Muhammad Hasyuddin Yusof, orang kuat tabung haji, Institute Accountant, macam-macam lagi. Ada juga tulisan daripada saudara Yasir Arafat Ishak, ni kenalan saya di KPJ Pahang dulu, sekarang di Columbia ke hospitalnya. Jadi ini memerlukan orang yang lebih hebat lagi untuk nak menyampaikan pandangan ataupun memberi kata-kata aluan. Jadi terima kasihlah kepada doktor kerana memberi kepercayaan pada saya. Tuan-tuan sekalian, sebelum kita mengulas tentang buku ini, mari kita melihat secara global. Sekarang ini berlaku konflik terbaru antara Hamas dan juga Israel. Saya sebut Hamas sebab organisasinya di bawah Hamas. Mereka telah mengisytiharkan Operation Al-Aqsa Flood sebagai suatu peperangan besarlah yang akan mereka lakukan terhadap Israel. Banyak perkembangan yang pasti tuan-tuan puan-puan pun telah ikuti. Lalu ada orang mengatakan bahawa ni nak kiamat lah kita ni, nak malhamah kubra ni, berlaku perang Israel dan macam-macam lagi. Ya, itu ada kebenarannya. Tapi saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan, selain daripada cerita Hamas Israel ini, banyaknya penerbitan buku di pasaran juga adalah tanda kiamat. Banyaknya buku di toko-toko buku, itu pun dah lama dah tanda kiamat. Tapi kita tak sempat nak panik lagi lah. Sebab kita diajar kiamat itu Imam Mahdi, Ya'juj Ma'juj. Buku, kedai buku banyak itu pun adalah tanda kiamat. Penulis ramai pun tanda kiamat. Itu tanda kiamat. Ada satu hadis daripada Ibnu Mas'ud. Ni kita share lah ya. Inna baina yadaya sa'ah zuhuril qalam. Antara tanda nak dekat kiamat adalah kemunculan pena, kata Nabi. Qalam. Yang hadis dalam Musnad Ahmad dan ada syarahnya daripada Syekh Ahmad Syakir. Dalam syarah Musnad Ahmad karya Syekh Ahmad Syakir, dia mengatakan yang dimaksudkan munculnya qalam di akhir zaman adalah apabila munculnya banyak karya tulisan. Dan ketika itu penyebarannya begitu giat sekali. Dalam riwayat At-Tayalisi dan juga An-Nasa'i daripada Amru Ibn Taghlib disebutkan, Inna min asyratis sa'ah an yaksura tujjaru wa yazharul ilmu. Antara tanda dah dekat dengan kiamat, ramainya orang bisnes. Orang meniaga ramai. Dulu kerja-kerjaan berhenti sebab nak bisnes. Bisnes semua orang. Wa yazharu ilmu. Dan ilmu pengetahuan merebak begitu luas sekali. Hari ini pengetahuan merebak begitu luas sekali. Tuan-tuan, puan-puan, kalau nak ilmu, cepat saja boleh dapat. Kita misalnya nak masak tertentu. YouTube ya. Nak pandai menukang sesuatu. YouTube ya. Ilmu begitu luas. Ini hadis dalam Sunan An-Nasa'i. Maknanya, kata ulama, kemunculan banyak buku terbitan, maka itu adalah petanda kiamat juga. Dan budaya penulisan ini, dia dah mula rancak sejak daripada zaman Abbasiyah lagi. Dah begitu lama. Sebagai contoh, zaman Harun Ar-Rashid, dia telah melakukan satu program menterjemahkan buku-buku daripada Yunani, Parsi dan juga Hindu. Dan isteri beliau sendiri namanya Zubaidah. Dia telah bina perpustakaan Baitul Hikmah di Baghdad. Dan zaman itu, library di Baghdad ada 400,000 kitab. Ini zaman 170-190 Hijrah. Bukunya dah mencapai ratusan ribu ketika itu. Datang zaman Al-Ma'mun. Zaman Al-Ma'mun ketika itu kertas dan dakwat sudah menjadi semakin maju. Zaman dia saja ada 5 kilang kertas. Dan tak kurang ada 100 buah kilang mencetak buku di Baghdad saja. Dan pada abad ke-9,
Baghdad ada tak kurang daripada 100 toko buku, macam-macam jenama. Sehingga kan di Baghdad ketika itu wujud satu profession dipanggil Al-Warraq. Al-Warraq ini adalah penulis dalam masa sama penjual buku. Dia ada orang menulis je, dia tak jual. Tapi zaman itu dah ada penulis dan penjual. Dia jual buku dia sendiri. Salah satu yang terkenal kedai Al-Fihris An-Nadim. An-Nadim ni dia meninggal tahun 1990. Dia terkenal sebagai kolektor buku abad ke-10. Dan di kedainya penuh ribuan manuskrip dan di situ tempat berkumpulnya para pemikir dan juga penyair. Tiap-tiap minggu dia buat perkumpulan. Saya personally, cita-cita saya memang itu. Orang lain, ustaz-ustaz mungkin nak buat pondok, buat tahfiz. Saya tak. Saya nak buat kebun puisi. Seminggu sekali duduk macam ni ramai-ramai, baca puisi. Dengar je makna baca. Ada 2-3 orang menangis. Tapi PA system kena sedap lah ya. Adjust bagi gema-gema sikit. Kebun puisi. Dia jarang lah orang di Malaysia ni dia tak appreciate sangat benda macam ni. Tapi untuk tamadun budaya seni, memang kena ada satu kelompok orang yang minat kepada pemikiran, syair, gurindam dan macam-macam lagi. Saya ingat tak ada tempat lah untuk kita nak berkongsi gurindam lama, pantun, seloka, syair-syair, puisi. Itulah tak ada lagi. Apa ni lain tahun yang cerita sajalah. Begitu juga zaman itu berlaku pembukuan ilmu yang begitu pesat. Antaranya kitab Al-Muwatta. Itu dibukukan pada zaman itu. Lahirnya pemikir-pemikir yang mengambil pemikiran daripada Plato, Aristotle. Ketika itu dibuat Akademi Penterjemahan Pemikiran. Lalu lahirlah Jabir Al-Hayyan, Yahya Musawih, Hunan Ishaq, Abdullah Muqaffa' dan ramai lagi. Zaman dia juga disebabkan buku banyak, ilmu perubatan pun berkembang. Di zaman itu ada 34 hospital. Lahir Ar-Razi, Ibn Sina dan ramai lagi. Otomatik lahirlah kemajuan astronomi, Al-Khawarizmi misalnya. Ada maju dalam ilmu fizik, lahir Ar-Razi, Jabir Ibn Hayyan dan ramai lagi. Bayangkan perpustakaan Darul Hikmah di Kairo saja, bukunya jumlah bukunya ada 2 juta buku. Ketika itu. Dan di Tripoli ada juga perpustakaan di situ 3 juta buku. Ini zaman Al-Ma'mun 198 tahun 210 215 Hijrah. Maka perkembangan buku tu begitu lama sekali. Maka rupanya kiamat ni lama dah, tandanya ada. Lama dah ada. Apatah lagi dalam konteks kita di Malaysia sekarang, saya melihat di Malaysia hari ini kemunculan penulis bagai cendawan lepas hujan. Kalau kita lihat pada jumlah buku, novel, pelbagai genre di toko-toko buku, kadang-kadang kita pun jadi berpinau biji mata, dah tak tahu nak menengok mana satu. Kadang ada penulis sampai 5 buku, dia seorangnya. Pada satu rak tu semua buku dia. Gambar gini satu, gambar gini satu, gambar gini satu, tunjuk penumbuk satu. Kita pun tak tahu mana yang baru, mana yang lama. Sebab kebanyakannya adalah penulis blog dulunya, yang tukar blog dia jadi book. Book ni blog campur book. Mana dia dah buat lama, cuma dia tukar jadi book saja. Ataupun dia dah biasa bercerita dalam Facebook, pindah saja jadi penulisan. Jadi menyebabkan begitu ramai orang membuat penulisan sekarang ini. Menurut data yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Negara Malaysia, trend tahunan statistik penerbitan buku mengikut Akta 331, mana Akta Penyerahan Bahan Pustakaan 1986 menunjukkan ada 19,171 judul buku telah diterbitkan. Tahun lepas, bagi tempoh Januari sampai Ogos, 13,843 judul penerbitan dah diterima dan secara keseluruhan, kumulatif penerimaan penerbitan sejak pelaksanaan Akta 331, 259,692 judul penerbitan. Dan macam laporan COVID pula gaya kita. Artinya, ayatnya nak beritahu, penulis bagai cendawan lepas hujan. Dr. Kamil ni satu daripada cendawan-cendawan yang lain. Tapi cendawan mahal lah, bukan cendawan murah ni. Cendawan Jepun ni. Dan sekarang ni pula penulisan menjadi semakin galak sebab Pertubuhan Kebudayaan, Saintifik dan Pendidikan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun UNESCO
dia dah tetapkan antara kriteria negara tu nak jadi negara maju adalah penerbitan jumlah judul buku setahun bagi negara tersebut adalah 1% daripada jumlah keseluruhan populasi rakyat, penduduk dia. Kalau kurang pada tu, you tak boleh declare you sebagai negara maju. Jadi terpaksa kita banyakkan penerbitan buku. Justru Malaysia, penduduk kita berapa? 33 juta, tolaklah Bangladesh. Kita kan CIMB, Cina, Islam, Melayu, Bangladesh. Jadi katalah 33 juta, kita mesti terbitkan 33,000 buku setahun. Jadi dah ada KPI. Sedangkan kita tak dapat nak kejar, 26-27 ribu setahun, okey, kita boleh terbitkan. Sehingga kan pihak pemerintah wujudkan PIBN, Dana Penggerak Industri Buku Negara. Kalau kita tengok negara-negara luar, di India, setahun mereka buat 25,000 eksemplar ataupun naskah setahun. Walaupun nampak India, kita tengok tak berapa tu sangat ya. Dia punya street food, dia geli lah macam-macam. Tapi diorang membaca. Di Amerika, purata 75,000 eksemplar setahun. Dan menurut Bowker ni di kajian tentang bibliografi antarabangsa, Amerika pernah terbit sampai 288,000 eksemplar setahun. Pernah berlaku tahun 2009. Dan ada penulis di Amerika yang mampu mengarang 15 buku setahun. Maknanya sebuah buku setiap bulan. Serius penulisan ini. Contohnya Puan Enid Mary Blyton. Kita biasa baca Enid Blyton. Sepanjang hayatnya dia tulis selama 72 tahun. Dia hasilkan 700 buku kanak-kanak. Dan dia boleh jual sampai 100 juta naskah. Tanda kiamat lah. Orang menulis begitu luar biasa sekali. Dan ada yang lebih ganas, Jose Carlos Rioki Inoue daripada Brazil. Dia menulis 1075 buku dengan menggunakan 39 nama samaran. Dan dia boleh siapkan novel setebal 195 muka surat dalam masa sehari saja. Tuan-tuan kena ambil dia masuk WhatsApp group, tuan-tuan. Yang lain nasi nak berambat je bila nak hantar, Yang ni sehari dia boleh siap 195 muka. Saya teka je tu, betul eh? Betul. Dia kasyaf, teka pun betul. Dan Jose Carlos ni, dia boleh satu bab dari perjalanan dia daripada bilik ke bilik mandi. Satu bab dia boleh siapkan. Tuan-tuan boleh google lah nama dia. Jose Carlos Rioki Inoue. Memang penulis prolifik. Kita mengalu-alukan kebanjiran penulis dan juga pelbagai buku ini. Cuma masalahnya, kata Syekh Hamud bin Abdullah At-Tuwajiri An-Najdi dalam kitab Ithaful Jamaah bima ja'a fil fitan wa malahim wa asyratus sa'ah. Dia ni banyak menganalisis peristiwa nak kiamat berdasarkan kepada hadis-hadis. Dia mengatakan bahawa walaupun buku banyak ditulis, penulis semakin ramai, tapi kebodohan masih merajalela. So, macam mana nak selesaikan masalah ni? Sepatutnya makin banyak buku, makin ramai orang jadi baik, jadi berilmu, jadi cerdik. Tapi kebodohan makin menjadi-jadi. Tuan-tuan buka lah dalam Facebook ke, dalam Twitter ke, dalam TikTok. Konten bodoh lebih banyak daripada konten cerdik. Walhal buku kira 300,000 eksemplar setahun. Artinya orang tak membaca. Buku banyak, kebodohan makin tinggi. Tapi kata beliau, ini kerana banyaknya buku itu buku yang tidak bermanfaat. Kerana buku-buku yang ditulis itu jauh daripada sumber Al-Quran dan juga Sunnah. Maka menyebabkan, bahasa mudahnya, tak ada barakah lah. Tak ada berkat. Cuba kita tinjau ke toko-toko buku. Minta maaf. Bandingkan antara rak-rak buku, kategori buku ilmiah, biografi atau biografi, memoir, buku umum, bukan fiksyen, bidang-bidang kritikal, sains, teknologi, ataupun bidang bukan fiksyen, bidang am lah, macam bidang sains sosial, buku pengetahuan remaja, buku pengetahuan kanak-kanak, cerpen dan novel. Genre mana paling melambak-lambak dan membuak-buak? Dan buku ni letak rak mana? Cerpen, novel, agama. Dia pun tak tahu nak letak di mana. Ini masalah sekarang ini. Buku banyak tapi tak dapat penetrate dan membetulkan kebodohan manusia. Inna baina yaday sa'ah la ayyaman yanzilu fiha al-jahlu wa yurfa'u fiha ilmu. Menjelang kiamat nanti, kamu akan tengok manusia bodoh ini begitu ramai sekali.
dan ilmu dihilangkan satu persatu. Hadis Bukhari. Cuma Alhamdulillah, buku yang ada di tangan kita ini, setelah saya membaca dan melihatnya, ini kita boleh bagi pujian kepada Dr. Kamil dan rakan-rakan yang telah tampil dengan penulisan sebegini, yang sebenarnya boleh menembus kepada golongan masyarakat yang sebenarnya minat kepada cerpen dan novel. Masyarakat kita sangat suka cerpen dan novel. Lepas tu tengok drama-drama pukul 10 malam semua, cerita laki dia sotong, laki dia gila, laki dia bengong, macam-macam. Semua dan kita tahu itu rezeki masing-masing. Jadi apabila ada penulisan begini, saya ingat boleh menembusi. Sebab budak-budak kita tak nak baca buku Fardu Ain ni, tak nak dia. Dan saya personally dengan Dr. Kamil ni tidaklah kenal, tapi saya kenal penulisan beliau. Penulisan beliau sejak 2009, iaitu masa tu buku dia tentang travelog haji, mengubah sempadan iman. Kerana masa itu buku dia begitu popular di kalangan jemaah yang pergi menunaikan haji dan umrah. Kerana sebelum tu trend penulisan lebih kepada panduan bimbingan, gantung di leher, doa, buka selai-selai. Datang buku dia strategi nak dapat Hajar Aswad, strategi nak dapat banyak betul strategi dia. Jadi orang suka benda macam tu. Dan dia pendekatan itu begitu berjaya sekali. Dan saya melihat Dr. Kamil ini dia seorang pencerita, traveller, storyteller yang sangat persuasif. Dia sangat pandai bercerita. Dan saya personally, saya memang suka membaca travelog. Selain daripada Dr. Kamil, saya mengikuti juga seorang lagi traveller, orang Shah Alam jugalah, Insinyur Haji Zainuddin Omar. Saya selalu membaca tulisan beliau. Dan juga yang luar negara, saya mengikuti Maryam Malnik Ezagui. Maryam Malnik ini dia Orthodox Jews. Dia seorang Yahudi Orthodox. Sangat taat kepada agama Yahudi. Koshernya, pakaiannya, syariah compliant. Syariah dia lah, syariah compliant. Dan dia menutup aurat. Dan dia beritahu macam mana. Banyaklah perjalanan dia ke sana kemari, Saya suka membaca travelog sebegitu. Sebab storytelling ini is an art of being human. Kita manusia memang suka cerita. Stories are everywhere. Kita nak ke kondominium pagi ni pun, kita ada cerita kita. Tuan-tuan yang bergerak pada rumah, kita semua ada. Tuan-tuan dah boleh buat satu bab lah. Perjalanan ke kondominium ni saja. Tapi kena tulis lah. Kalau tak tulis, tak ada lah. Dan saya pun ada story saya. Bermula daripada perbincangan awal dengan pihak Dr. Kamil untuk program ni, sampailah realisasi pagi ni. Sepatutnya program ni minggu depan. Tapi tiba-tiba, sebab saya di Jabatan Mufti, antara kerja Tuan Mufti ni baca doa. Baca doa tuanku. Jadinya, tuanku majlis pemasyhuran, majlis daerah pekan, upgrade jadi majlis perbandaran pekan. Saya dah beritahu pada protokol, saya dah ada janji dengan seseorang untuk program. Dia orang macam biasalah. Ini daerah diraja dan ini program agung. Jadi okeylah. Sebaik Dr. Kamil boleh bertolak ansur. Terima kasih banyaklah kepada tuan rumah. Saya pun susah buat kita tu yang saya kata seka saya kecil tu saya malas nak cakap kepala batal-batal program. Jadi bayangkan story saya sendiri saya boleh buat satu buku. Bermula daripada perbincangan begini-begini. Baik tu storytelling ini is an art of being human. Setiap hari kita tak sedar kita bercerita tentang masa lampau kita bercerita tentang bayangan masa depan kita membincangkan cerita orang lain. Itu semua adalah cerita. Dan cerita ni memberi emosi. Cerita ni boleh memberi warna dalam penceritaan, dalam mesej, cara kita menyampaikan itu. Cuma kelemahan kita selama ini adalah kita tidak mendairikan ataupun tidak menjurnalkannya untuk kita kongsi cerita itu dengan orang. Dr. Kamil saya lihat dia seorang pencatat. Menyebabkan setiap benda yang dia berkongsi itu kena dengan kita. Apatah lagi perkongsian dalam konteks kisah-kisah di Tanah Suci. Jemaah dia, khususnya kita orang Islam lah, memang cari buku-buku pasal nak ke Mekah ini. Untuk nak buat persediaan. Cuma apa beza dengan Dr. Kamil?
Ada penulis lain yang buat travelog banyak, tuan-tuan. Travelog pasal pergi ke Mekah, pengalaman di Mekah ni berlambak-lambak. Saya pernah baca travelog haji yang terakhir, almarhum Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari. Dia pun ada menulis. Penulis lain pun ada menulis. Tapi beza dengan MKI, sebab hal ehwal Mekah ni forte dia. Forte dari segi apa? Dia berpengalaman bermukim di Tanah Suci. Dia pernah duduk di sana, dia pernah bekerja di sana. Orang lain yang duduk di sana, belajar di sana, kerja Petronas ke apa ke, dia duduk tapi tak menulis, rugi. Yang ni dia duduk dan dia menulis dan dia berkongsi. Dan travelog kalau tentang haji ataupun apa saja Tanah Suci, insya-Allah boleh jual. Apa sebab? Kerana Mekah dekat dengan hati kita. Di pasaran bukan tak ada buku travelog, banyak. Tapi tak boleh lawan perkongsian travelog pergi ke Mekah. Ada buku travelog kayuh basikal daripada London sampai Kuala Lumpur, ada. Ada travelog naik kereta api Trans-Siberian, ada. Ada travelog pengalaman pergi 60 negara di 6 buah benua, ada. Ada travelog dia mengembara daripada UK sampai Dublin, ada. Ada travelog backpacker, ada. Ada travelog kayuh basikal sampai ke Mekah, ada. Tapi tak boleh lawan travelog pengalaman perkongsian orang di Mekah, Madinah. Jauh sebelum Dr. Kamil, Mastika lama dah buat. Orang suka beli. Oh, tak nampak pintu Kaabah. Wah, takut. Orang akan suka pada benda itu. Ataupun Datuk Daud Cik Ngah, antara penceramah digemari ketika itu. Sebab forte dia Mekah. Mekah ni dekat dengan hati kita. Betul saya sering sebut, apa saja yang berkaitan Mekah, boleh jual. Boleh jual insya-Allah. Daripada pakej 100,000 umrah haji, sampai sebatang kayu koka, boleh jual. Asalkan binkan ke Mekah. Apatah lagi coretan pengalaman, perkongsian tip. Sebab, ini saya sering guna ilmu Dr. Kamil dalam travelog dia. Manasik haji ni, atau ibadah di Mekah ni, dia gabungan antara ilmu dan strategi. Kalau you ada ilmu fardu ain, tahu apa syarat sah dan sebagainya, tapi tak tahu strategi, kita tak akan dapat merasa momen-momen indah, dapat fadilat-fadilat tertentu. Ilmu kita boleh dapat, khusus bersemuka anjuran travel kita, khusus online, baca buku-buku fardu ain, tengok YouTube pengalaman orang yang pergi ke Mekah, Madinah. Tapi untuk dapatkan strategi, macam mana you nak dapat Hajar Aswad, macam mana you nak gunting rambut murah, macam mana nak makan sedap orang tak ramai, mana tempat nak beli jubah. Contoh, walaupun benda tu tidaklah kaitan sangat, tetapi penting untuk menjimatkan masa kita. Nasihat dia, jangan semayang di luar, semayang di dalam, walaupun simple. Kan jemaah sekarang main semayang di luar. Habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok burung pati terbang. Semayang sebelah burung pati. Makmum dia burung merpati. Dia tak pergi ke dalam. Jadi semua dinasihatkan oleh Dr. Kamil dan dia tunjukkan strategi.